Okey. So kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni panjang lah sikit, susah sikit. Sikit je, tak banyak pun. Okey, soalan yang kedua. Determine the change in pH when 1.0 cm³ of 1.0 molar hydrochloric acid. Okey, hydrochloric acid ni adalah strong acid is added to 100 cm³ of buffer solution. Okey, so kena alert betul-betul tadi volume buffer kita adalah 1 dm³. 1 dm³ ni sama dengan 1000 cm³. Sekarang ni kita nak buffer yang 100 cm³ saja, bukan 1000 cm³. Okey, kita tambah strong acid. Sebelum ni kita buat explanation secara kualitatif saja. Apa yang jadi, dia react dengan siapa. Sekarang ni kita nak prove yang kata pH is not much affected tu by calculation. Okey. So ingat, sekarang ni kita nak 100 cm³, tadi 1000 buffer, sekarang ni kita nak 100 cm³ sahaja. Okey, lepas tu asid yang kita tambah adalah 1.0 cm³ dengan 1.0 molar. Okey, so nak bagi kamu clear, saya lukislah dulu. Okey, dalam ni tadi ada apa? Dalam ni kita ada salt CH3COO-NA. Okey, berapa mol dia tadi kita ada? 0.2491 mol, and concentration dia pun sama, 0.2491 molar concentration salt dalam buffer tu kan. Concentration tadi darab dengan tu kamu akan dapat 0.2491 lah, sebab 1 liter tadi kan 1 dm³. Okey, lagi kita ada asid CH3COOH. Okey, berapakah asid yang kita ada tadi? Asid yang kita ada tadi, ethanoic acid, adalah 1 dm³ of 0.2 molar ethanoic acid. Okey, maksudnya sekarang ni kita ada dalam ni, kalau ikut dia punya mol untuk ethanoic acid, concentration ethanoic acid adalah 0.2 molar. Okey, mol untuk ethanoic acid, saya kira siap-siap lah, CH3COOH sama dengan MV. M dia tadi 0.2, V dia 1 liter, so maksudnya 0.2 mol. Okey, so dalam beaker ni kita ada dua lah. Saya punya concentration ada, mol ada untuk salt, concentration ada, mol ada untuk weak acid. Okey, volume kita tadi buffer berapa? Volume kita adalah 1000 cm³ ataupun dengan kata lain 1 dm³ lah. Okey, sekarang ni untuk kita tambah H+ tu, kita just ambil 100 cm³ sahaja. Okey, kita ambil berapa? Kita ambil 100 cm³ buffer ataupun 0.1 dm³ buffer solution. Okey, adakah mol salt tu sama? Tak samalah, sebab tadi kan 1000, sekarang kita ambil 100, maksudnya bahagi dengan 10 lah, lebih kurang macam tu lah secara logik lah. Sebab tadi solution kita 1000, sekarang kita solution kita nak ambil 100 saja, maksudnya volume tu dah dibahagi dengan 10. Okey, tapi secara kimia nampak ilmiah sikit, nampak pandai sikit, kita guna formula lah. Okey, sekarang nak buat mol CH3COONA. Okey, berapakah mol yang ada dalam ni? Okey, so kita gunalah formula, nak buat mol CH3COONA dalam 100. Okey, concentration still sama sebab kita ambil daripada beaker yang sama. So concentration salt tadi adalah 0.2491. Okey, nak dapat dia punya mol, kita bahagi dengan nak bahagi pula dah, kita darab dengan dia punya volume. Okey, mol darab dengan volume. Volume kita nak 100 sahaja, so kena convert to liter lah, bagi 1000. So maksudnya 0.02491 mol. Tak pun bagi 10 lah, simple je. Tapi ni kita guna formula. Okey, mol untuk CH3COOH, berapa mol dia? CH3COOH concentration 0.2, kita ambil je 100 saja volume buffer, so 100 convert to liter, kena bahagi dengan 1000. Okey, so dapatlah 0.02 mol. So ada perubahan lah, tadi kita ada mol 0.2,
Sekarang ni bila kita ambil 100, dia ada 0.02 mol sahaja. Sama juga dengan salt, tadi ada 0.2491. Bila kita ambil 100 cm3 sahaja, so mol salt kita adalah 0.02491. Okey, ni boleh faham Okey, lepas tu kita tambahlah pula HCl. Tambah strong acid, kita tambah banyak mana strong acid tadi? Okey, kita tambah sebanyak 1.0 cm3 of 1.0 molar hydrochloric acid. Okey, 1.0 cm3 dengan 1.0 molar. Okey, so nak tanya sekarang ni, bila kita campur, berapakah volume buffer solution dah jadi? Volume buffer kita jadi 100, tadi ada 100 cm3, tambah pula dengan 1.0. So tambah 1.0. So jadilah volume kita 101 cm3. Ni adalah volume buffer new after addition strong acid. Okey, agak-agak boleh faham kat sini dapat volume buffer ni macam mana dapat 101. Sebab tadi kita ambil 100, lepas tu kita tambah acid 1.0 cm3. Okey, dah Okey, ni volume buffer yang baru sebab kita nak cari pH untuk volume buffer 100 yang kita tambah strong acid. Okey, lepas tu kamu kena cari apa lagi? Kena cari number of mole HCl added. Equal 1.0, dia punya concentration darab dengan volume 1.0 bahagi dengan 1000. Okey, so mole dalam 1.0 cm3 tu adalah bagi 1000, so kamu akan dapat 1.0 darab 10 kuasa negatif 3 molar. Okey, ni settle lah kat bahagian ni. Harap-harap fahamlah macam mana dia punya flow, semua volume dia berubah macam mana, number of mole dia macam mana kita dapat. Okey, tak ada formula lain pun, kita just guna N equal MV sahaja. Molarity darab dengan volume. Okey, lepas tu macam mana nak kira pH? Okey, nak kira pH, kita kena ada concentration of salt, concentration of weak acid, concentration of HCl dan seterusnya lah untuk kita kira dia punya pH in buffer. Okay, so kalau nak kira calculation after addition, kamu wajib buat dia punya table. Selalu kita guna ice table, tapi yang ni sebab melibatkan neutralization acid dengan base, ni kita guna initial, change and final, ICF. Okey, ICF untuk buffer solution sahaja, yang lain cuma kita guna ICE. Okey, unit apa? Kita akan guna unit mol. Okey, sebab kita nak buat perkadaran. Okey, so ingat buffer guna ICF. Okey, lepas tu tadi kita tambah acid. So acid akan react dengan siapa? Acid akan react dengan basic component. So siapa basic component kita dalam kita punya buffer solution ni? Okey, basic component kita tadi saya dah buat dekat note tadi. Okey, basic component kita adalah CH3COO minus aqueous. So dia akan react dengan H plus from strong acid. Okey, so produk dia akan jadi apa? Dia akan jadi CH3COOH. Okey, dah settle. Okey, so sekarang ni H plus ni yang kita tambah, added. Okey, CH3CO minus yang ni dalam buffer. Ni pun dah ada dalam buffer. Okey, so bila buat initial CH3COO, berapa yang dah ada dalam buffer ni? 0.02491. So initial dia 0.02491. H plus added berapa? Mol dia 1.0 darab 10 kuasa negatif 3. CH3COOH dalam buffer tadi dah ada 0.02. Okey, dah settle. Okey, lepas tu kat bahagian change, okey, kalau dekat 6.2 selalunya kita letak negatif X. Sekarang kita tak boleh letak negatif X tau, sebab salah satu reaktan tu akan completely consume. So yang mana yang completely consume? Yang completely consume adalah yang added tu, sebab kita tambah dalam small amount. So dia akan jadi limiting reactant. Okey, bila limiting reactant, so kita tolak je, tolak 1.0 darab 10 kuasa negatif 3. Kita ambil je mol dia ni, sebab mol dia yang akan habis digunakan. Okey, so tolak 1.0 darab 10 kuasa negatif 3, yang ni akan tambah 1.0 darab 10 kuasa negatif 3. Tak perlu cari